Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali kuliah 99 usul dirayah hadis. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan contoh keempat daripada usul yang ke-60. Usul yang ke-60. Maknanya ia bersambung dengan nota sebelum ni lah. Nota 60. Sekejap Nota 60. Kadang-kadang saya buat contoh tu 3, kadang-kadang 4. Untuk usul 60 ni saya buat contoh dia ada 4. Apa itu usul 60 sebelum kita bincangkan contoh keempat ini? Usul ke-60 ialah riwayat-riwayat yang menyatakan wanita sebagai penyebab lelaki tidak masuk syurga. Wanita punca ibadat kepada Allah tidak dilakukan sebagaimana sepatutnya. Keberkatan terletak pada menyalahi wanita. Taat kepada wanita membawa kepada penyesalan. Pandangan wanita tidak boleh dituruti, malah mesti dicanggahi, dan lain-lain seumpamanya. Tidak ada satu pun yang sahih. Paling tinggi pun ia dhaif sangat. Kebanyakannya adalah maudhu'. Ini usul yang ke-60. Di bawah usul ini saya telah berikan 4 contoh. Jadi contoh pertama, kedua dan ketiga kita telah bincangkan sebelum ini. Hari ini kita akan bincangkan contoh keempat daripadanya. Ini contoh pertama. Laulal mar'atu ladakhala ar-rajul al-jannah. Kalau tidak kerana wanita, nescaya lelaki masuk syurga. Ini contoh pertama. Jadi kerana wanita, lelaki itu tak masuk syurga kira-kiranya. Contoh kedua, la yaf'alanna ahadukum amran hatta yastashir. Fa in lam yajid man yastashiruhu falyastashir imra'atan thumma liyukhalifha fa inna fi khilafiha al-barakah. Bermaksud janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara, ini perkara penting, sebelum bermesyuarat. Jika ia tidak menemui orang untuk bermesyuarat, maka hendaklah ia bermesyuarat dengan mana-mana wanita. Kemudian hendaklah ia menyalahi pendapatnya. Kerana pada menyalahi pendapatnya ada keberkatan. Rupa-rupanya menyalahi pendapat wanita itu ada keberkatan. Kononnya lah. Ini hadis palsu. Semua ni kita dah bincang. Ini contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, laulan nisa'u la'ubidallahu haqqan. Bermaksud jika tidak kerana wanita, nescaya Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Rupa-rupanya Allah itu tidak disembah dengan sepatutnya, dengan sebenar-benarnya kerana wanita. Wanita itu jadi penghalang Allah disembah dengan sebenar-benarnya. Ini contoh ketiga. Dan kita telah bincangkan semua ini. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan contoh keempat. Ini contoh keempat. Ta'atul mar'ah nadamah. Ta'atul mar'ah nadamah. Bermaksud taat kepada wanita membawa kepada penyesalan. Membawa kepada penyesalan. Kononnya ini dikatakan hadis. Jadi ini rujukannya, banyak rujukannya. Inilah rujukannya. Tapi kalau kita tengok secara sepintas lalu, rujukan ini boleh dikatakan semuanya adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' sahaja. Ini kitab-kitab hadis maudhu'.
hadis maudhu' sahaja. Jadi kira-kiranya yang ada dalam tu kebanyakannya hadis maudhu' lah. Itu perbincangan utamanya. Kalau ada hadis dhaif pun untuk menjelaskannya di celah-celah itu. Yang utamanya, perbincangan utama di dalam kitab-kitab ni seperti Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal Ibnu Adi ni, memang tentang perawi-perawi dhaif. Apa riwayat-riwayatnya orang ni, nama sekian-sekian, riwayat dia mana, riwayat dia. Al-Uqaili Al-Du'afa'ul Kabir misalnya, di dalam kitab ini sama juga perawi-perawi dhaif. Jadi di samping pengarang yang menceritakan tentang perawi-perawi dhaif itu, dibawakan juga bersama contoh-contoh riwayatnya yang dhaif itu. Dhaif di sini, du'afa ni bukan maknanya perawi dhaif saja ada. Perawi maudhu', hadis maudhu' pun ada juga di dalam ni. Cuma dia guna perkataan du'afa itu untuk lebih lembut sedikit. Padahal di dalam tu banyaknya perawi-perawi pendusta, perawi-perawi yang memang teruk lah. Kemudian Al-Qudha'i Musnad Asy-Syihab. Ini musnad. Ini kitab musnad. Ini tidak kitab khusus untuk hadis maudhu', tidak. Dia bercampur-campur di dalam ni. Kemudian Ibnu Asakir Tarikh Dimashq. Ini pun bukan kitab khusus untuk hadis maudhu' ataupun hadis dhaif, tidak. Ia menceritakan tentang sejarah orang kita panggil Damsyik tu, Damsyik di Syria. Jadi berpuluh jilid kitab ni. Tetapi di jelas-jelas dia tu banyaklah macam-macam lah hadisnya. Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at, ini memang kitab khusus untuk hadis-hadis maudhu' lah. Suyuti Al-La'ali'ul Masnu'ah, ini pun memang kitab yang memang khusus membicarakan tentang hadis-hadis maudhu'. Al-Zahabi Talkhisul Mawdu'at, Al-Fawaidul Majmu'ah, Syaukani, ini semua ni khusus untuk kitab-kitab untuk hadis-hadis maudhu'. Dan yang lain-lain pun sama. Jadi secara keseluruhannya kita tengok yang lebih banyaknya ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Ada dalam kitab itu menunjukkan hadis itu bermasalah. Hadis itu bermasalah. Kalau ada pun hadis-hadis sahih dalam perbincangan menjelaskan hadis maudhu' itu bercanggah dengan hadis sahih yang mana, begitulah kalau ada pun. Jadi asasnya kitab-kitab ini ditulis untuk membicarakan tentang hadis-hadis maudhu'. Itu dia. Di dalam kitab ni boleh tengoklah semua ada. Kalau kita nak mudah tengok dalam Syamilah ni, semua kitab ni ada di dalam Syamilah. Baik. Komentar. 1. Ibnu Adi mengemukakan hadis contoh keempat ini daripada riwayat Zaid bin Thabit dengan sanad seperti berikut. Jadi kononnya sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit itu meriwayatkannya. Jadi mana sanadnya? Ini ada. Jadi orang-orang yang mereka hadis ni pun dia ada sanad juga. Jangan kita ingat tak ada sanad. Ada sanad. Sebab dia nak menipu orang pun dia kena pandai juga. Tak bolehlah tipu kering-kering gitu. Kena nampak macam betul lah. Ni ada sanad ni. Bagi kita yang tak tahu sanad ni, terbeliaklah mata tengok sanad tu. Sudah. Dah ada sanad, mana kita tahu tentang sanad-sanad tu. Jadi Ibnu Adi ni yang kita sebut tadi lah. Di dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal dia ada sebut. Dia ada sebut tu dengan sanad sekali dia kemukakan. Maknanya dia pun dapat hadis ini dengan sanad. Tapi semata-mata ada sanad itu tidak lagi menjamin kesahihan sesuatu apa yang dikatakan hadis itu. Sama juga adanya di dalam kitab belum lagi menjamin kesahihannya. Jadi kena tengok banyak perkara. Sekarang ni antara kelemahan dalam masyarakat kita ni, orang-orang yang mengajar tu pun dia tak erti benda ni. Maka banyaklah tersebar hadis-hadis maudhu' dalam masyarakat, cerita-cerita mengarut. Dia duduk ingatkan betul. Malah lah.
Malas lah. Ini benar, sebab itu dia perlu kepada kajian, penyelidikan. Tidak memadai baca kitab saja, terjemah saja tak memadai. Masalah yang timbul dalam masyarakat kita sekarang ni jadi kecoh sana sini, sibuk tu, sampai kadang-kadang dakwa mendakwa tu, saman menyaman pula sekarang ni di mahkamah. Benda-benda gini kerana tak selesai benda ni. Dan ini termasuk dalam akibat saya boleh katakan akibat ketidaksempurnaan pengajian Islam di Malaysia. Saya boleh kata gitulah, cara mudah. Mana-mana pun kalau lemah, sistem pengajiannya tak lengkap, tak kemas, dia akan jadi beginilah. Dia akan jadi begini. Tapi Alhamdulillah, mana-mana pun dah ramai dah di tempat kita ni pun orang-orang yang minat kepada hadis, belajar secara khusus ilmu hadis. Bukan sahaja di luar negara, dalam negara pun sekarang ni sudah banyak sebenarnya kalau kena tempat dia. Tapi malangnya kita pergi cari tempat tak kena lah, tak kena. Sedangkan kalau foreman lah yang baiki kereta tu, banyak jenis juga. Kalau yang baiki lori, lain. Baiki kapal terbang, lain pula. Baiki motor, lain. Itu pun kena rujuk kepada ahli dia. Barulah boleh selesai. Kalau tidak, tak selesai. Makin rusak lagi ada. Orang kata macam tikus. Apa nama ni, baiki labu. Jadi begitu. Inilah yang malangnya, menduka cita. Kadang-kadang tu dia jadi tegar lah. Sebab dah biasa kan dengan benda-benda ni, orang dah biasa kan. Minum air keruh, minum air tak bersih, dia tak ada jadi masalah ni. Kepada orang yang tak biasa, dia rasa keberatan lah. Kalau mandi air tak bersih, dia rasa bergetah tubuh dia, tak sedap. Tak sedap mandi tu, rasa tak puas. Kena mandi lagi. Kalau mandi air laut, nama saja mandi, tak sudah. Tak puas dengan itu, kena mandi pula dengan air tawar pula. Dia merasa begitu kalau orang ada ilmu, belajar sedikit. Tapi masyarakat yang kita kata terlalu lemah lah, nak kata tak celik hadis tu, takut berat sangat kan. Hadis tu dia kenal, hadis tu dia terima, hadis tu dia hormat secara umumnya. Cuma kadang-kadang tu dia bercelaru lah jadi. Bercelaru. Sebab apa? Sebab benda-benda gini lah. Pengajian hadis yang tidak lengkap. Contohnya, sebab saya pun belajar di Malaysia juga dulu. Pernah juga. Bukan kata tak pernah belajar di Malaysia. Pendek kata, lama belajar pun tak akan bertemu belajar kita hadis maudhu'. Tak bertemu. Lepas tu tidak di-show, tidak dianjur, tak ada. Kena baca ini, kena baca ini. Jangan baca Sahih Bukhari saja, jangan baca hadis-hadis yang sahih saja. Kena baca juga, ada dalam sukatan ke? Tak ada. Jadi macam mana nak tahu pasal hadis maudhu'? Itu antara kelemahannya. Itu tak ambil kira lagi dalam ulumul hadis yang lain-lain, perbincangan sampai ke peringkat ilal hadis. Tak ada, jauh sini. Jauh daripada perbincangan macam tu. Mengakibatkan benda ni berleluasa, tersebar berleluasa, dan orang pun tidak berasa berat lah. Tak berasa berat. Saya rasa dia berasa lebih berat lagi kalau pergi ke kedai makan tu, makanannya terdedah begitu, ada lalat, dia tak mahu makan situ. Orang kita lah, masyarakat kita. Itu dia lebih sensitif lagi saya rasa dari sudut makanan, nak banding dengan hadis-hadis ni. Setengah-setengah tu dia bukan sengaja, dia pun tak sedar. Dia pun tak berani juga kalau dia tahu. Tapi sadilah. Benda-benda begini. Jadi dengan sebab itulah saya dan sahabat-sahabat kita yang lain, ramai lagi, boleh dirujuk juga Dr. Ruzaimi, nak tulis buku-buku supaya orang dapat rujuk benda-benda begini dengan cara yang mudah.
dengan cara yang mudah dalam bahasa kita. Jadi tak ada alasan nak kata tak pandai bahasa Arab, jadi kita tak boleh tahu benda ni. Dah ada. Dah ada dah. Jadi sepatutnya kena rujuk lah. Jangan duduk berbalah pula dengan dia. Jangan duduk berkelahi pula. Rugilah kita. Gitu. Kita nak berkelahi, nak bermusuh dengan doktor pula. Kitanya ada penyakit. Tak kena lah macam tu. Ini keadaan masyarakat yang saya sebut tu. Keadaan masyarakat kita. Dia tuduh macam-macam pula. Sekarang ni tuduhan yang popularnya Wahabi lah. Jadi tanda pula. Itu satu kelebihan pula kalau macam tu Wahabi ni. Sebab apa? Dia hadis, ambil berat. Padahal sebenarnya tak ada kait dengan Wahabi. Orang yang tidak belajar, saya sendiri tak pernah belajar di Arab Saudi tu. Kena tuduh juga. Jadi kita bimbang kadang-kadang masyarakat kita. Dia mencela-cela Wahabi tu terlalu benci sangat tu, berlebih-lebihan. Kadang-kadang tu dia pukul, dia ketawakan, dia mengolok-olokkan. Orang yang dikatakan Wahabi, di belakang dia tu ada hadis Nabi. Allah. Dia tak sedar tu. Lama-kelamaan orang buat keluar, ada hadis. Dia pun terkejut juga. Dia dah perli dah orang tu orang ni. Dah tertawakan orang tu orang ni dah. Rupanya, sebab itulah kita dah kata, kita tu sedikit sangat belajar hadis. Banyak lagi tidak terdedah. Bila orang buat tak serupa dengan kita, kita tuduh. Padahal sama seperti menuduh Nabi lah kalau macam tu. Sebab di belakang dia tu pegangan dia hanya hadis. Kalau dia kata maudhu, ada perbincangan. Kalau dia kata ini sahih, ini tidak sahih, dia ada perbincangan. Jangan sembarangan duduk kata, duduk menganjing, kata duduk perli, duduk memperolok-olokkan. Misalnya, dia kata apalah Wahabi ini, kalau sembahyang jemaah tu bertekangkan kaki luas, macam-macam dia sampai ketawa lah. Padahal dalam Bukhari pun ada tu. Jangan main-main. Dalam Bukhari, sahabat-sahabat seramai mana buat macam tu. Kalau kita tak setuju, saya tak kisah. Tak setuju tak jadi masalah. Memang ramai lagi imam lain tak pakai pun itu. Tapi dalam Bukhari, Imam Bukhari buat tajuk tu. Betulkan bahu dan kaki tu kena rapat. Jadi seseolahnya kita tertawakan Imam Bukhari, kita tertawakan sahabat-sahabat, imam-imam di kalangan tabi'in. Kita tak sedar benda tu. Itu bahayanya. Sebab tu jangan tertawa kan. Ada yang kata kalau angkat setakat ni saja tangan kan. Macam Batman lah semuanya. Tak kena angkat sini sampai telinga ni. Takbir ni. Itu baru sunnah. Kita tak tahu tengok. Lepas tu dia ketawa kan. Dia kata orang tu gini-gini Wahabi. Padahal yang setakat ni membetuli ni bahu dada ni pun ada hadis. Tak perlulah ada hadis, tak perlulah bermusuh, tak perlulah berkelahi. Kita tak mahu pakai, lain cerita, itu bab lain. Tak apa tak mahu pakai, kita pakai yang lain, ada yang lain, pendapat yang lain. Tapi jangan kata, jangan memburuk-buruk kawan, jangan memfitnah, tuduh dia pula sebagai orang yang sesat. Itu dahsyat tu. Yang kita buat tu satu kesalahan besar tu. Satu noda tu, titik-titik dosa dalam hati kita. Bukan main-main tu. Jadi kena berhati-hati. Itu saja yang kita nak sebutnya, berhati-hati. Jangan celupa mulut tu, jangan cepat-cepat nak kata, jangan. Memanglah kita tak pernah bertemu, ya, sebab kita pun belajar setakat mana. Itu bendanya. Kalau belajar dengan baik, dia akan bertemu. Baiklah, kita pergilah kepada di sini. Ni Ibnu Adi, ini sanad dia. Ni Ibnu Adi, dia kata haddatsana Muhammad bin Al-Hasan ibn Qutaybah, qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib Al-Harrani, qala haddatsana Uthman bin Abd Rahman At-Taraifi, an Ambasah bin Abd Rahman, an Muhammad bin Zadan, an Ummi Sa'ad binti Zaid bin Thabit an abiha. Mana daripada anak perempuan Zaid bin Thabit ini, Ummu Sa'ad. Daripada Zaid bin Thabit, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu hadis tadilah ta'atul mar'ah nadamah.
Panjang sanad lagi daripada hadis tu. Taat kepada wanita membawa kepada penyesalan. Jadi tak ada taat pada wanita ni. Jadi menyesal akhirnya. Gitulah kira-kira. Betul kan begitu? Betul kan begitu? Jadi semua ni kan, kalau kita tengok, sebab itulah jadi orang jadi salah faham. Orang anggap Islam ni memang merendah-rendahkan wanita, memang meletakkan wanita ni pada tahap nombor 2 dalam masyarakat. Setengah-setengah tu nampak tak ada guna lah. Ini sebenarnya hadis maudhu', bukannya hadis sahih. Kalau kita pakai benda-benda begini, saya buat luaskan, teruklah jadi. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi sendiri berkata, Uthman dan Ambasah, 2 orang perawi matruk. Saya ada garis tu. Uthman bin Abdul Rahman dan Ambasah ni 2 orang perawi matruk. Perawi matruk ni, oleh kerana kita ni apa 99 usul ni jilid pertamanya sudah dicetak. Jadi di situ di akhir tu saya letak istilah-istilah. Jadi sahabat-sahabat, peserta-peserta sekalian yang hadir ni boleh tengok di situ apa maksud perawi matruk. Perawi matruk ni boleh pakai ke tidak? Kedudukan hadis dia tu macam mana? Jadi kena tahu. Ulama-ulama hadis dia sebut gitu je, perawi matruk. Maksud matruk tu asalnya ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan tu tidak berat, sebenarnya berat ni. Hadis dia tak boleh pakai ni. Hadis dia paling ringan pun, paling baik pun dhaif jiddan. Dekat-dekat dengan maudhu'. Kalau tidak maudhu' pun. Itu makna matruk. Bukan main. Tak boleh nak buat hujah sama sekali hadis. Nak buat sokongan kepada mana-mana hadis pun tak boleh. Itu kedudukannya. Teruk. Baik. Tapi masalahnya bukan ada satu tempat sanadnya pula, bukan. Satu masalahnya itu yang jadi pening tu. Memang kalau tak mengaji pening sungguh. Dia buat keluar berlambak-lambak timur-timur di sanad ni. Saya tengok sanad ni. Bukan seorang sahabat. Belah-belah orang sahabat ni. Cerita benda macam ni. Kamu tak mahu percaya lagi. Akhir sekali dia pun buat kesimpulan. Jadi sokong-menyokong. Walaupun katakanlah kuranglah sikit, lemah sikit pun, oleh kerana hadis-hadis tu, sanad-sanad tu saling menguatkan, dia jadi hasan. Buat kesimpulan mudah begitu. Jangan begitu. Tak boleh, kena ikut peraturan dia, ikut kaedah dia. Baru betul, baru selamat. Macam tu. Al-Uqaili pula mengemukakannya sebagai hadis Aisyah dengan sanad berikut. Aisyah pula ada sanad juga. Tadi daripada Zaid bin Thabit. Benda yang sama. Maknanya nak cerita ni takkan tak betul. Ramai sahabat ni. Sanad ada ni. Itu masalah. Itu benda cara dia nak memperdaya manusia ni. Pereka-pereka hadis ni begitulah kerja dia. Tak ada kerja lain. Reka sanad. Sanad itu buat. Tetapi Allah SWT nak jaga agama dia ni kan macam-macam cara dia. Nak jaga Quran macam-macam cara dia buat. Dia adakanlah sebab-sebabnya. Nak jaga hadis pun sama juga. Jadi untuk jaga hadis ni Allah SWT lahirkan tokoh-tokoh dia, ahli-ahli dia. Dan dia buat kaedah lengkap, kemas. Jadi tak boleh nak tipu. Jadi kalau gunakan perawi-perawi sanad tu perawi tu, dia ada pula kitab khusus bincang tentang perawi. Macam tadilah kitab-kitab ni. Ad-Du'afa Al-Kabir, Uqaili. Itu bincang tentang perawi-perawi dhaif dan maudhu' lah tu. Ibnu Adi, bincang tentang perawi-perawi macam tu lah. Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, Tahdzibul Kamal dan lain semua tu cerita tentang perawi-perawi. Macam mana nak tipu? Tapi dia tak boleh tipu semua orang pun, dia boleh tipu sebahagian orang. Nak tipu semua orang tak boleh. Agama Islam ini Allah jamin, Allah jaga. Macam-macam lah cara dia. Dengan sebab itu kita tengok sekarang ni orang belajar hadis semakin ramai. Minat orang kepada hadis semakin tinggi. Kalau dahulu saya dah sebut dah, nak hafal Quran pun payah tempat kita ni. Malaysia ni lah.
Sekarang ni saya rasa Malaysia, Indonesia sama naik. Semakin ramai orang yang hafal Quran. Itu cara Allah SWT nak jaga Al-Quran. Mudahnya kita boleh kata begitulah. Allah SWT nak jaga hadis Nabi dia dengan cara dia timbulkan minat. Orang semakin ramai belajar hadis. Begitu. Jadi kalau susahlah nak kena tipu. Memang ramai yang tidak belajar, tapi yang belajar pun ada, boleh dirujuk. Dengan syarat jangan bermusuh dengan dia lah. Kalau bermusuh dengan dia, sudah. Habislah. Macam bermusuh dengan doktor lah, kita sakit. Kita tak sakit, tak apa. Kalau kita sakit, buat degil. Nak bermusuh pula dengan doktor pula. Oh, teruk tu. Ni kalau doktor bagi hadis ni, ahli hadis lah. Dialah yang tahunya. Dialah yang boleh menyelamatkan kita. Tiba-tiba kita bermusuh dengan dia. Itu satu gejala masyarakat kita ni yang bahaya. Bahaya. Dia berbisik-bisik cerita itu Wahabi tu. Jadi cara nak memburukkan orang letak Wahabi. Orang yang tak ada kena-mengena Wahabi pun Wahabi. Oh, rugi umat ini. Cuba tengoklah kerugian tempat kita, tak boleh mengajar sini, tak boleh mengajar sini. Apa bendanya? Tak boleh tauliah sini, tak boleh tauliah sini. Apa bendanya? Sebab nak mengajar hadis, tengok takut kepada hadis. Padahal kata cinta kepada Rasul. Buat selawat sini, perdana. Cinta kepada Rasul, tak faham apa cinta kepada Rasul. Orang nak jaga sunnah Rasul, itu pula yang dihalal, disekat. Mungkin sahabat kita daripada Indonesia dia tak ada masalah, itu agaknya nasib baiklah. Malaysia ni tidak begitu. Ramai ada sahabat-sahabat kita yang kena sekat, kena halal, kena gam, orang kata kena gam. Rugi. Ini maksud saya bermusuh tu. Tak kena tu. Kerugian besar tu. Ini sanadnya. Ini Al-Uqayli haddatsana Al-Muttalib bin Syu'aib, dan seterusnya di sini ada Muhammad bin Sulaiman bin Abi Karimah daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Hadisnya sama. Taat kepada wanita itu membawa kepada penyesalan. Setelah menukilkannya, jadi saya nak sesiapa lah pula baca sini. Siapa nak baca ni? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir, silakan. Abdul Basir, silakan. Setelah menukilkannya dengan kedua-dua sanad di atas, Ibnul Jauzi berkata, kedua-dua hadis ini tidak sahih. Di dalam sanad hadis Zaid bin Ambasah, kata Yahya tentangnya laisa bisyai, langsung tiada nilainya. Kata Ibnu Hibban, dia mempunyai banyak hadis maudhu', tidak boleh berhujah dengannya, dan juga dengan Utsman bin Abdul Rahman. Adapun hadis Aisyah, maka kata Uqayli, Muhammad bin Sulaiman banyak meriwayatkan hadis karut yang langsung tiada asasnya daripada Hisham. Ini salah satu daripadanya, kata Ibnu Adi. Hadis perawi dhaif meriwayatkan hadis ini daripada Hisham. Hanya perawi dhaif. Meriwayatkan hadis ini hanya Hisham, daripada Hisham. Hanya perawi dhaif meriwayatkan hadis ini daripada Hisham. Hanya perawi dhaif meriwayatkan hadis ini daripada Hisham. Okey. Gini ya. Kadang-kadang orang yang tidak faham, dia tengok ni, Ibnul Jauzi kata hadis ini tidak sahih. Dia pun terus kata. Tak tengok dah. Dia terus kata tidak sahih. Boleh jadi dia hasan. Ni buat-buat ni dia letak maudhu' tu, letak berat tu. Padahalnya Ibnul Jauzi kata tidak sahih. Tidak sahih tidak semesti bermakna tak boleh pakai lagi. Boleh jadi dia hasan. Kalau dia dhaif pun dhaif. Ringan boleh pakai, kata dia, macam-macam alasan. Itu yang selalu kita dengar. Padahal bacalah terus. Baca lagi. Apa Ibnul Jauzi kata? Ni Ibnul Jauzi nukilkan. Di dalam sanad hadis Zaid bin Ambasah. Zaid bin Thabit yang sebelum ini. Ada Ambasah.
Apa kata Yahya tentangnya? Laisa bisyai. Tiada langsung nilainya. Langsung tak berguna ni. Orang tak berguna lah. Kata Ibnu Hibban dia mempunyai banyak hadis maudhu. Bila ulama hadis kata ada hadis maudhu, maudhu lah hadis dia. Gitu. Tidak boleh berhujah dengannya. Dan juga dengan Uthman bin Abdul Rahman. Itu kalau hadis Zaid yang sebelum ni. Adapun hadis Aisyah, maka kata Al-Uqaili, Muhammad bin Sulaiman banyak meriwayatkan hadis karun yang langsung tiada asasnya daripada Hisham. Dia ni guna nama Hisham ni Hisham bin Urwah. Jadi kalau cerita-cerita macam ni ada orang riwayatkan daripada Hisham, ulama dah kata dah. Hanya perawi dhaif. Perawi dhaif tu jangan kita ingat dhaif ringan begitu saja, tidak. Kena tengoklah dulu. Jadi kalau kita tengok kata-kata ulama ni teruk-teruk. Meriwayatkan hadis karut. Apa makna hadis karut? Hadis dhaif bukan karut lagi. Hadis karutnya hadis maudhu' lah. Begitu. Kata Ibnu Adi, hanya perawi dhaif meriwayatkan hadis ini daripada Hisham. Kita kena ingat, dhaif ni perawi maudhu' pun dia panggil dhaif juga. Jangan ingat perawi dhaif itu dhaif saja. Perawi maudhu' pun dalam istilah banyak ulama dia guna dengan makna maudhu'. Itu kena faham. Baik. Teruskan Abdul Basir. Nombor 2. Selain sanadnya bermasalah, hadis ini terlalu umum rangkuman ertinya. Tidak diketahui wanita manakah yang dimaksudkan. Adakah semua wanita dimaksudkan atau sebahagian daripada mereka sahaja? Andai kata semua wanita dimaksudkan, maka jelas sekali silapnya. Kerana bukankah Allah mewajibkan manusia mentaati ibunya? Bukankah ibunya juga seorang wanita? Andai kata ini silap. Ini cara. Ini dirayah hadis orang panggil. Ni usul dirayah ni benda-benda macam ni lah. Kita kena perhati taat kepada wanita itu membawa kepada penyesalan. Itu terlalu umum. Wanita mana yang dimaksudkan? Semua sekali ke? Kalau semua sekali jelas silap. Kerana Allah kan suruh manusia ni taat ibunya. Kalau ibu dia tu orang kafir sekalipun, kena taat. Kecuali kalau dia suruh kita melakukan benda yang bercanggah dengan akidah, dengan agama, baru tak boleh taat. Nak kata kalau ibu tu tidak Islam terus tak boleh taat tu semua. Tidak, tak boleh. Kena taat. Itu dalam Quran sebut tu. Bukankah ibu juga seorang wanita? Itu kita kena tanya begitu. Kena hidup akal kita tu. Guna akal. Ilmu dirayah hadis mengajar kita mengguna logik. Setelah kita tahu dalam Quran ada suruh taat kepada ibu bapa walaupun kafir. Kafir tu. Apalagi kalau Islam yang baik yang dia suruh tu, tak boleh taat. Tak boleh taat benda macam mana? Kalau maksud tak boleh taat benda yang salah, lelaki pun tak boleh taat. Bukan perempuan. Kalau dia suruh tu benda yang baik, apa salahnya kita taat dia? Dah bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih. Kalau kita kata semua sekali silap. Baik, teruskan. Andai kata sebahagian wanita dimaksudkan, maka tidak jelas apa sifat-sifatnya sehingga dikatakan mentaatinya membawa kepada penyesalan itu. Apakah kerana semata-mata wanitanya? Itu. Jadi kalau kata sebahagian wanita, mana ada sebut sifat di sini? Taat kepada wanita yang jahat misalnya, membawa kepada penyesalan. Tak ada sebut gitu. Taat kepada wanita saja sebut. Apa sifatnya? Tak ada sebut sini. Ini masalahnya. Kalau hadis-hadis dhaif ni kan, dia ataupun maudhu' ni, dia begitu sifat dia. Dia begitu sifat dia. Dia terlalu borong. Kalau orang pakai umum, salah teruklah jadinya. Begitu. Salah teruklah jadinya. Jadi
Apa sifatnya? Sepatutnya kena ceritalah sifatnya. Sebab wanita secara umum gitu, kalau yang baik tak boleh taat. Tak pernah sabar tu. Ini kita nak katakan Nabi kata ni, Nabi ni orang cerdik. Salah satu sifat Nabi, fatanah, cerdik. Orang cerdik kau cakap begini. Itu kita soal. Nabi kita akui cerdik. Orang cerdik kau cakap macam ni. Tergantung gitu. Orang boleh salah faham tu. Sebutlah dengan sifat. Sifat macam mana? Takkan semua wanita semata-mata kerana dia wanita. Itu silap tu. Tak betul. Ini yang kita maksudkan dirayah. Dirayah ni logik lah. Jadi faedah belajar dirayah hadis ini, ia mencerdaskan, mengaktifkan akal kita, jiwa kita. Itu aktif. Jadi kita je sensitif. Penting macam tu. Jangan tidak sensitif, tak terasa, teruk dah, tak terasa lagi. Biar kita nampak benda ni. Sebab agama Islam ni logik. Tak ada agama Islam tak masuk akal. Baik, teruskan Abdul Basir. Nombor 3. Sesetengah pensyarah kitab Jami' As-Sahih mentakwilkan hadis ini dengan berkata bahawa apa yang tersebut di dalam hadis ini sebenarnya hanyalah hukum aghlabi, iaitu kebanyakan. Aghlabi. Hanyalah hukum aghlabi, iaitu kebanyakan. Ia tidak melibatkan semua wanita. Oleh kerana kebanyakan wanita lemah akalnya dan kurang pengetahuannya, maka dikatakan begitu. Seolah-olahnya dikatakan taat kepada kebanyakan wanita membawa kepada penyesalan. Jadi ini takwil. Ini orang panggil takwil. Takwil ni kadang-kadang bermakna kita nak bela lah. Nak pertahan juga hadis itu. Itu makna takwil. Pada hakikatnya kita nak kata betul juga hadisnya. Padahal kalau dah tengok sanad dia cukup dah. Tapi ada yang takwil begitu. Saya tolong ceritalah banyak cara Al-Jami' As-Saghir itu. Tapi dia cuba takwil. Sebab hadis ni ada dalam Al-Jami' As-Saghir. Dia kata bukan melibatkan semua wanita. Melibatkan kebanyakan maksudnya. Sebab itu disebut gitu. Jadi seseorang yang dikatakan taat kepada kebanyakan wanita. Itu takwilan. Baca teruskan. Kalau begitu, tidak khusus bagi larangan taat itu dengan wanita. Kerana lelaki juga ramai yang lemah akalnya dan kurang pengetahuannya. Dalam Quran Tuhan sebut. Kebanyakan manusia ni tidak erti. Kebanyakan manusia. Bukan pandai kebanyakan manusia. Yang lebih ramai manusia ni tidak pandai. Itu melibatkan siapa? Lelaki lah. Sebab itu Tuhan, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabili. Kalau engkau ikut taat kepada kebanyakan manusia, dia tak sebut perempuan. Kebanyakan manusia, nescaya mereka menyesatkan engkau dari jalan Tuhanmu, dari jalan Allah. Itu kebanyakannya tak pandai. Memang apa? Kalau kita tengok, mana ramai pakar dengan tidak pakar. Pakar berapa keras sangat. Orang yang hebat-hebat yang hebat tu, kebanyakannya tak pandai. Demokrasi boleh lah dia semata-mata nak pangkoh tu. Boleh lah. Tapi Tuhan dah kata dah tak mesti yang ramai itu lebih baik menunjukkan betul. Kalau macam tu Kristian lebih ramai, betul lah Kristian. Tak boleh. Jadi kalau nak kata kebanyakan, antara rasa kebanyakan, lelaki pun ramai juga. Kita tak boleh taat, kita tak boleh ikut. Kalau ikut rosak kita. Jadi kenapa sebut secara khusus perempuan ini? Ini perkara yang tak masuk akal. Diucapkan oleh Nabi. Tentu sekali Nabi tak kata begini. Memang pun tak kata. Saja orang kaitkan dengan dia. Tak ada pasal-pasal. Nabi kita tu image dia tercemar. Sehingga ramai daripada orang Islam sendiri, perempuan tu secara senyap-senyap dia berdendam juga dengan Nabi SAW. Dia geram juga dengan Nabi ni. Banyak benar. Padahal dia tidak sedar sebab tak belajar. Ini semua ni kerana sampah ni. Sampah ni ada. Dikaitkan dengan Nabi SAW. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan Rasulullah SAW. Baca lagi. Teruskan. Nombor 4.
Apakah wanita tidak boleh ditaati kerana mentaatinya akan membawa penyesalan walaupun ia seorang guru misalnya? Adakah arahan, panduan atau kerja rumah yang diberikannya semasa mengajar tidak boleh ditaati dan mentaatinya membawa kepada penyesalan juga? Itu mudah tu, boleh fikir. Kalau macam tu teruk, hantar anak sekolah sekarang ni. Ramai guru-guru perempuan. Kalau tak buat kerja rumah tak boleh patuh. Kerana dia perempuan. Teruk kalau macam tu. Ini bercanggah dengan kenyataan. Padahal guru membimbing untuk kebaikan. Perempuan juga tu. Wanita juga tu. Apa maksud? Ini bendanya. Teruskan. Nombor 5. Bagaimana pula dengan wanita-wanita profesional dalam berbagai-bagai bidang di zaman ini? Sama ada peguam, doktor, menteri dan lain-lain. Adakah taat kepada mereka juga membawa kepada penyesalan? Apa sebenarnya yang anda perolehi daripada hadis palsu seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kemunduran dalam masyarakat, diskriminasi jantina dan kerugian semata-mata, dan semuanya dilakukan atas dasar Nabi kita Muhammad SAW. Atas nama. Dilakukan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kita marah, yang kita tak boleh maaf tu. Atas nama Nabi kita tu pula buat. Ni semua ni menyebabkan mundur masyarakat Islam kalau macam ni. Kalau tak taat doktor macam mana jadi? Kalau tak taat peguam tu wanita macam mana jadi? Kena ikutlah dia cakap. Ni semua ni tak logik, tak masuk akal. Kalau kita buka sikit, tengok fikir sikit, nampaklah kadut dia. Teruskan. Nombor 6. Seorang ibu juga wanita. Jika taat kepada wanita secara umumnya membawa kepada penyesalan dan memang dilarang, kenapa ada banyak hadis dan asar yang memerintahkan supaya ibu ditaati dan perlu diutamakan daripada kewajipan-kewajipan yang lain seperti berperang dan berjihad di jalan Allah? Lihat sebagai contohnya asar Ibnu Abbas di bawah ini. Teruskan. Haddatsana Muhammad bin Fadlin an al-A'mash. Fudail. Haddatsana Muhammad bin Fudail an al-A'mash an Salim an Quraib qala ja'at imra'atun ila ibn al-Abbas wa ibnuha yuridul ghazwa wa ummuhu takrahu lahu faqala lahu ibn al-Abbas ati' walidataka wajlis indaha. Teruskan. Bermaksud, kata Quraib, ada seorang wanita datang menemui Ibnu Abbas. Anaknya hendak keluar berperang, sedang ibunya pula tidak suka ia pergi. Maka kata Ibnu Abbas, engkau ta'atlah kepada ibumu dan beradalah di sampingnya. Asar riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini jelas, bercanggah ni dengan asar ini, hadis itu, ayat Quran itu, bercanggah. Mana boleh kita nak pakai? Teruskan. Nombor 7. Lantaran karut dan bertentangannya hadis itu dengan ajaran Islam, maka para ulama hadis dengan jelas dan tegas telah menghukumnya sebagai maudhu'. Antara mereka ialah Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Al-Qari, Asy-Syaukani, Albani dan lain-lain. Okey, jadi itulah contoh yang keempat, contoh terakhir bagi usul ke-60. Jadi itu contohnya. Habis di situ, sekarang ni kita akan masuk kepada usul ke-61. Iaitu riwayat-riwayat yang menyuruh lelaki supaya melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap wanita sebagai panduan untuk mengelokkan peribadi dan perangainya, dan supaya ia tidak menjadi jahat, derhaka dan rosak di kemudian harinya. Berikut adalah beberapa contohnya. Jadi ada pula, itu usul 60 tu tentang perempuan juga. Tapi lain, ini lain tentang perempuan juga. Tetapi
usul yang ke-61 ni macam arahan kepada lelaki lah supaya bertindak begini-begini terhadap perempuan. Kalau tidak dia akan jadi teruk, dia akan jadi jahat, akan menimbulkan fitnah, akan macam-macam lah. Jadi yang disuruh lelaki buat tu pula pelik-pelik pula tu. Pelik-pelik. Nanti melalui contoh-contoh akan datang kita boleh lihat bahawa kalau orang tu ada asas sedikit saja dan ada akal sedikit saja, dirayah ada sedikit, dia boleh tolak mudah. Apa lagi kalau orang yang belajar, memanglah atau memang dahsyat sungguh kerja musuh-musuh Islam ni. Kalaulah tidak Rasulullah semacam ni orang fitnah kan, sekeliling dia habis rosak dah. Orang tak nampak dah kebaikan dia. Tapi ini Nabi kan, walaupun kait dengan dia banyak benda-benda yang tak betul, orang boleh tahu juga. Orang akan tahu juga. Ia tetap bersih, tetap suci juga. Itu bezanya seorang Nabi. Kalau orang lain lah difitnah sampai begini, atas nama dia dah tenggelam dah. Tenggelam dah yang asal tu. Gitu. Jadi riwayat-riwayat yang menyuruh, suruh lelaki supaya melakukan ni bukan satu ni, banyak ni. Sebab tu ini jadi usul. Kalau satu itu lain, itu kitab hadis maudhu' juga, itu bab lain. Jadi kitab hadis maudhu' ni macam-macam. Menyuruh lelaki supaya melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya kurunglah perempuan tu dalam rumah, jangan bagi makan banyak-banyak, biar dia lapar perempuan itu. Kalau dia lapar barulah dia jadi gini-gini. Arah-arah macam tu. Dahsyat. Dahsyat. Jangan bagi banyak pakaian kepada dia, kalau boleh dia telanjang. Siapa begitu arahan? Sebab apa? Kalau dia ada pakaian, dia akan keluar berjanguk. Akan menunjukkan kecantikan dia. Macam-macam. Yang seumpama itu. Jadi ini macam orang perempuan ni teruk sangat lah. Orang perempuan macam kambing, macam ayam, tak boleh nak pegang, tak boleh nak harap. Tak ada otak, tak ada akal. Semua kena kawal oleh lelaki. Sebab itulah setengah-setengah negeri tu kan, memang dahsyat lah. Jadi memang kontrol wanita tu. Jadi, seksa betul. Memang menyeksakan hidup dengan lelaki. Sebab apa? Lelaki yang otak dia telah rosak dengan hadis-hadis seperti ini. Itu sebenarnya. Baik. Contoh pertama. La tuskinuhunnal ghuraf wa la tu'allimuhunnal kitabah wa 'allimuhunnal mighzal wa suratan nur. Bermaksud jangan kamu tempatkan mereka, yakni orang-orang perempuan, di tingkat atas. Mana lotting, jangan biarkan perempuan duduk di atas lotting ataupun di tingkat atas. Sekarang ni banyak benda lah bangunan tinggi-tinggi. Macam manalah nak duduk. Jangan kamu mengajar mereka menulis, tetapi ajarilah mereka menggunakan pemintal, mesin ataupun alat pemintal, bulu atau kapas untuk dijadikan kain dan pakaian. Itu saja. Kalau nak ajar pintal benang, pintal bulu ataupun kapas, bulu biri-biri lah dan seumpamanya, untuk dijadikan pakaian dan kain. Dan ajar juga surah An-Nur. Kalau nak ajar itu saja. Teruknya. Perempuan ni layak belajar itu saja. Menulis pun tak layak diajar. Kalau dia pandai menulis, ni pengalaman saya ni, saya pernah dengar sendiri ni, Tok Guru, orang panggil Tok Guru. Apa dia kata? Kalau pandai menulis, dia akan mengorak, dia kata. Dia akan tulis surat cinta. Itu je kerjanya. Seorang Tok Guru cakap, saya pun lemah juga. Kalau macam ni dalam masyarakat lah, jadi bodoh habis lah. Begitu. Rujukan ini, sebenarnya boleh tambah lagi, banyak lagi rujukan yang lain. Komentar. Jadi saya nak sesiapa lah baca pula komentar ini. Silakan. Siapa nak baca pula? Silakan. Silakan, siapa? Sini. Silakan.
Mana orang? Nota ni ada kan? Ada Maulana. Ada. Jadi siapa nak baca ni? Saya baca. Ada baris tu. Ada baris tu. Nanti saya baca. Siapa ni? Arsyad. Ya, saya. Baca. Silakan. Satu, Ibnu Hibban telah mengemukakan hadis itu di dalam du'afa'nya dengan sanad berikut. Ni kan dalam rujukan ni kan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ni banyak kitab dia. Salah satunya kitab dia tentang perawi-perawi dhaif. Perawi-perawi dhaif dan juga hadis maudhu'. Dia kumpulkan di dalam kitab tu perawi-perawi yang macam tu. Dalam kitab tu lah ada benda ni. Jadi ulama hadis ni tidak semesti dia tu tulis kitab-kitab yang sahih saja. Kitab yang maudhu' pun atau perawi-perawi yang teruk boleh tulis juga. Tujuannya supaya orang tahulah. Orang berhati-hati. Jadi Ibnu Hibban ni, Sahih Ibnu Hibban itu pun karangan dia. Itu yang sahih. Ni dia cerita tentang perawi-perawi hadis maudhu'. Ni sanad dia. Dengan sanad ni. Ada sanad. Ni, baca sini. Anba'ana Muhammad ibnu Amrin. Wa anba'ana Amru. Amrin. Anba'ana Muhammad Teruskan. Anba'ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim. Haddatsana. Dia kena sebelum haddatsana tu kena sebut qala. Qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Yazid ibni Yazid Ad-Daqa hadatsana Muhammad. Teruskan. Hadatsana Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abdullah Asyami. Haddatsana Syuaib ibnu Ishaq. Dia kena qala sebelum haddatsana. Minta maaf. Tak apa. Qala haddatsana Syuaib ibnu Ishaq Ad-Dimashqi ibnu Hisham an Hisham ibnu Urwah an Abi an tak pun nampak sana. An Aisyah qalat qala Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, teruskan. Di dalam sanad ini terdapat Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami yang saya garis. Asy-Syami. Ni dalam sanad ni saya garis. Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami seorang perawi munkarul hadis. Bahkan mereka hadis. Az-Zahabi menukilkan bahawa Ad-Daruqutni berkata tentangnya pendusta besar, itu kazab. Ibnu Adi berkata kebanyakan hadisnya tidak mahfuz. Ibnu Hibban berkata tidak halal meriwayatkan hadis daripadanya kecuali untuk iktibar. Dia mereka hadis. Ibnu Al-Jauzi berkata di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah hadis ini tidak sahih. Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami selalu mereka cipta hadis. Ni cuba tengok ni. Apa kata ulama-ulama hadis, pakar-pakar perawi hadis tentang perawi dia. Ni yang saya garis ni. Seorang saja sudah cukup dah ada dalam sanad. Yang lain tu perhiasan semua tu. Yang sebenarnya ni masalahnya. Ada seorang ni. Ramai lagi. Anak murid Hisham bin Urwah ni tak ada pula yang meriwayatkan begitu. Teruskan lagi. Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan hadis itu dengan sanad berikut.
Qala anba'ana Abu Ali al-Hafiz haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad ibnu Sulaiman qala haddatsana Ibnul Wahhab Abdul Wahhab Ibnu Sahab Ibnu Dhahak qala hadatsana Syu'aib ibnu Ishaq an Hisham ibnu Urwah an abihi an tak nampak Aisyah. an Aisyah. Ya. Teruskan. Setelah mengemukakannya, beliau berkata sahih isnadnya. Ni cuba tengok. Ini Hakim. Inilah cara Hakim ni yang orang banyak tak setuju, orang kritik ni. Dia kata sahih. Sahih isnadnya. Dia kata. Lepas tu baca lagi. Al-Baihaqi juga di dalam Syu'ab al-Imannya meriwayatkannya daripada Al-Hakim dengan sanad tersebut. Di dalamnya ada Abdul Wahhab bin Ad-Dahhak. Al-Dahhak. Ini yang saya garis ni. Teruskan. Az-Zahabi di dalam Mizan Al-Iqtidal berkata, Ibnu Hatim mengatakan Abu Hatim mengatakan dia pendusta. An-Nasai dan lain-lain mengatakan matruk. Al-Daruqutni pula mengatakan munkarul hadis. Jadi ni semua ni bila disebut begini perawi tu tak boleh pakai lah. Riwayat dia tak boleh pakai dah. Teruskan. As-Sayuti menukilkan kata-kata Hafiz Ibnu Hajar di dalam Athar-nya setelah mengemukakan Atrafnya. Kitab. Teruskan. Hafiz Ibnu Hajar di dalam Atrafnya setelah mengemukakan kata-kata Al-Hakim sahih isnadnya. Abdul Wahhab matruk. Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Syu'aib bin Ishaq. Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami pula seorang yang dikatakan pereka hadis oleh Ibnu Hibban. Itu kata Hafiz Ibnu Hajar. Jadi tak boleh ni. Semua ni tak boleh. Teruskan. Az-Zahabi juga menolak kata-kata Al-Hakim itu dengan berkata bahkan hadis ini maudhu'. Penyakitnya terletak pada Abdul Wahhab iaitu bin Al-Zahak bin Ad-Dahhak. Ibnu Hatim berkata dia pendusta besar. Ibnu Al-Jauzi pula di dalam Al-Mawdu'at berkata peliknya ialah bagaimana kedudukannya iaitu Abdul Wahhab bin Ad-Dahhak iaitu hadisnya atau hadisnya itu tersembunyi kepada Al-Hakim. Lihat Al-Mawdu'at juzuk 2 muka surat 269. Jadi dia heran lah. Macam mana Hakim tu seorang tokoh juga. Macam mana dia tak tahu hadis ni. Macam tu sehingga dia boleh kata sahih isnadnya. Cuba tengok berapa ramai ulama komen. Jadi kadang-kadang kita tak boleh tengok satu orang ulama saja, kena tahu pula dia tu apa kata ulama tentang dia. Hakim ni terkenal seorang mutasahil dipanggil. Terlalu mudah nak lulus. Macam adalah guru juga pemeriksa kan dia. Mudah lulus. Asal tulis lulus. Asal tulis ikut betul tak kira. Ada juga guru macam tu. Yang hakim ni pun macam tu. Sebab tu cuba tengok berapa ramai selepas dia tu ulama kritik. Tak betul tu, macam tu bukan gitu. Az-Zahabi bahkan kata ini hadis maudhu' bahkan. Macam mana dia boleh kata sahih sanadnya? Itu benda ya. Teruskan. Ni kalau boleh orang lain pula lah. Kita tukar-tukar. Siapa pula nak baca? Silakan. Nombor 3. Siapa pula? Silakan. Ibnul Qayyim Maulana. Silakan Ibnul Qayyim. Nomor 3, hadis yang lebih kurang sama mafhumnya dengan hadis contoh pertama di atas telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Adi meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya seperti di bawah ini.
qala haddatsana Ja'far bin Sahal qala haddatsana Ja'far bin Nasr qala haddatsana Hafs qala haddatsana Lais an Mujahid an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'allimu nisa'akumul kitabah wala tuskinu hunna al-alali. Ya. Teruskan. Wa bi Teruskan. isnadihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairu lahwil mu'mini as-sibahatu wa khairu lahwil mar'ati al-mighzalu. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu ajar menulis kepada wanita-wanita di kalanganmu, dan janganlah kamu menempatkan mereka di tingkat atas rumah. Dengan sanad yang sama diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hiburan orang mukmin lelaki ialah berenang, dan sebaik-baik hiburan untuk wanita ialah alat pemintal benang. Lihat Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal, juz 2 muka surat 395. Setelah mengemukakan kedua-dua hadis Ibnu Abbas tersebut, Ibnu Adi berkata, kedua-dua hadis ini tiada asalnya dalam hadis Hafs bin Ghiyas. Maknanya Ibnul Jauzi. Sekejap. Sejauh pemerhatian dia, kajian dia, ni Hafs bin Ghiyas ni, tak ada hadis dia. Ini tak termasuk dalam hadisnya. Macam mana pula orang boleh kaitkan dengan dia ni? Bahawa dia yang meriwayatkan daripada Lais, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas, sedangkan mengikut ulama hadis, hadis ini tak ada dalam senarai hadis dia. Itu maksudnya Hafs bin Ghiyas. Teruskan. Ibnul Jauzi berkata, kedua-duanya tidak sahih. Ibnu Hibban berkata, Ja'far bin Hafs selalu meriwayatkan daripada perawi-perawi siqat apa yang tidak diriwayatkan oleh mereka. Ibnu Adi pula berkata, dia, Ja'far bin Hafs, meriwayatkan daripada perawi-perawi siqat banyak riwayat yang karut-marut. Dia mempunyai banyak hadis palsu atas nama mereka. Lihat Al-Mawdu'at, juz 2 muka surat 268. Ya. Demikianlah kedudukan hadis contoh pertama di atas ditinjau dari sudut riwayat dan sanadnya. Sekarang mari pula kita meninjaunya dari sudut dirayah. Jadi nombor 4 dan seterusnya ni dari sudut dirayah. Silakan. 4. Tidak mungkin Nabi SAW melarang wanita di kalangan umatnya diajar menulis dan membaca. Dalam keadaan ada sabda baginda yang menyuruh wanita juga diajar menulis dan membaca berdasarkan riwayat yang sahih. Lihat sebagai contohnya riwayat Imam Ahmad yang sahih di dalam musnadnya di bawah ini. Teruskan. Qala haddatsana Ibrahim Ibnu Mahdi qala haddatsana Ali bin Mushir an Abdul Aziz ibni Umar ibni Abdul Aziz an Salih ibni Kaisan an Abi Bakar bin Sulaiman ibni Abi Khasmah an Asy-Syifa binti Abdullah qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana 'inda Hafsah faqala ala tu'allimina hadhihi ruqyatan nimlata kama 'allamtaha al-kitaba bermaksud Asy-Syifa binti Abdullah menceritakan, katanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku ketika aku berada di samping Hafsah. Lalu baginda bersabda,
kenapa tidak engkau ajar dia ruqyah, jampi untuk penyakit namilah, sejenis penyakit yang mana antara gejalanya ialah keluar bisul di bahagian lambung seseorang, sebagaimana engkau telah mengajarnya menulis. Abu Daud dan lain-lain juga telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sama di dalam kitab-kitab mereka. Yang Jadi kelima, bukan Imam Ahmad sahaja sebut di dalam musnadnya, ramai lagi orang lain pun sebut hadis ini. Maknanya hadis ini memang sahih. Teruskan. yang kelima, bukan seorang dua ulama telah menyimpulkan keharusan dan keelokan wanita belajar menulis dan juga keharusan dan keelokan mengajar menulis kepada wanita dengan berdalilkan hadis yang diriwayatkan daripada Asy-Syifa itu. Al-Khattabi berkata, pada tidak makruh wanita belajar menulis. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah di dalam Al-Muntaqa menulis di bawah hadis Asy-Syifa itu begini. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Sekejap Ibnu Qayyim. Sekejap. Syekh Ibnu Taimiyah ni bukan Ibnu Taimiyah yang masyhur tu. Ni datuknya. Ni Ibnu Taimiyah datuk. Orang panggil Ibnu Taimiyah juga. Dia ni pengarang Al-Muntaqa. Kemudian Al-Muntaqa ni disyarah oleh Asy-Syaukani. Maka jadilah Nailul Awtar. Jadi asasnya kitab Al-Muntaqa inilah. Al-Muntaqa ditulis oleh Datuk Ibnu Taimiyah yang masyhur itu. Ini Datuk. Ini Ibnu Taimiyah Datuk ya. Teruskan. Apa dia kata? Ia merupakan dalil bagi keharusan wanita belajar menulis. Di dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim menulis, di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan keharusan mengajar wanita menulis. Pengarang Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud juga menulis perkara yang sama. Lihat Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud juz 9 muka surat 828. Teruskan. Antara alasan dangkal yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang terpedaya dengan hadis-hadis palsu seperti itu ialah kononnya wanita akan pandai berbalas-balas surat cinta jika mereka pandai menulis. Seolah-olahnya berutusan surat antara lelaki dan wanita itu hanya terhad setakat surat cinta saja. Ini karutlah. Ya, teruskan. 7. Untuk menolak serta menghilangkan kekeliruan dan salah faham seperti itulah agaknya Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad telah mengadakan satu bab khusus bertajuk Babul Kitabah ilan Nisa wa jawabuhunna. Wa jawabihinna. Wa jawabihinna. Ya, bab teruskan. menulis surat kepada wanita-wanita dan jawaban oleh mereka. Ya. Selain untuk tujuan itu, beliau juga bermaksud menyatakan keharusan menulis surat kepada wanita dan keharusan mereka membalas surat yang dikirimkan kepadanya. Ia secara tidak langsung menunjukkan keharusan wanita belajar dan diajar menulis. Di bawahnya Imam Al-Bukhari mengemukakan asar di bawah ini sebagai buktinya. Teruskan. Qala haddatsana Abu Rafi' qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Musa ibni Abdullah qala haddatsatna Aisyah binti Talhah qalat qultu li Aisyah wa ana haddatsatna Aisyatu bintu Talhah gitu haddatsatna Aisyatu bintu Talhah. Ya, teruskan. Qalat qultu li Aisyah wa ana fi hijriha wa kana an-nasu ya'tunaha min kulli misrin fa kana asy-syuyukh yantabuni limakani minha wa kana asy-syababu yata'akhawni wa yuhduna yata'akhawni
fayuhduna ilayya wa yaktubuna ilayya minal amsar fa'aqulu li Aisyah ya khalati Ya ya khala. khala Ya khala. hadza kitabu fulanin wa hadiyatuhu fataqulu li Aisyah ay bunayya fa'ajibi wa asibi fa illam yakun indaki sawabun a'taituki faqalat tu'tini. Ini faqalat tu'tini. Teruskan. Tu'tini. Bermaksud Aisyah, anak saudara Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak kepada Ummu Kulsum binti Abi Bakar binti Tolhah, meriwayatkan katanya, aku berkata kepada Aisyah ketika aku berada dalam asuhannya. Ketika itu orang ramai datang mengunjunginya dari seluruh negeri. Orang-orang tua selalu datang menemuiku karena mereka tahu kedudukanku di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang muda juga datang kepadaku dari semasa ke semasa. Mereka selalu juga memberi hadiah kepadaku dan menulis surat kepadaku dari semua bandar dan negeri. Aku berkata kepada Aisyah, "Makci, ini surat si fulan dan hadiahnya." Lalu Aisyah berkata kepadaku, "Wahai anak kesayanganku, jawablah suratnya dan balaslah hadiahnya. Jika engkau tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan sebagai balasan, aku akan berikan kepadamu." Kata Aisyah binti Tolhah, maka beliau memberikan kepadaku. Al-Adabul Mufrad, muka surat 627. Cuba tengok. Baca lagi. Teruskan. Jika benar hadis contoh pertama di atas, tentulah kalangan wanita dari generasi awal Islam tidak diajar menulis. Dan kalau mereka tidak diajar menulis, bagaimana mereka akan dapat menulis surat dan membalas surat yang dikirimkan kepadanya. Semua ini menunjukkan mereka tidak pernah mengetahui langsung tentang adanya hadis-hadis seperti itu. Cuba tengok ni, Mama terbuka daripada awal lagi ni. Suruh jawab surat tu. Aisyah suruh dia jawab surat tu. Orang bagi hadiah balas, bagi hadiah balik. Cuba tengok mesranya. Padahal ini anak-anak muda ni. Anak muda kirim surat, dia suruh jawab. Suruh balas. Cuba tengok. Tak ada pun timbul takut berbalas-balas surat cinta apa, tak ada timbul pun. Cuba tengok ni. Sahabat ni macam mana ni, tabi'in, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak lawan dengan hadis-hadis karut seperti itu? Tak boleh lawan hadis ni. Hadis-hadis ni jelas menunjukkan orang-orang perempuan sejak zaman itu lagi memang digalakkan belajar menulis, pandai menulis, dan belajar ilmu tinggi-tinggi pada masa itu lagi. Teruskan. Yang ke-8. 8. Sentiasa adanya cerdik pandai dari kalangan wanita-wanita Islam di sepanjang zaman membuktikan hadis palsu tersebut tidak populer dan tidak diterima masyarakat. Kewujudannya telah pun diketahui para ulama hadis dan mereka telah pun mendedahkan kepada masyarakat tentang kepalsuannya. Sebagai hasilnya, hadis-hadis seperti itu tidak pernah dihiraukan oleh kebanyakan umat Islam. Teruskan. 9. Terdapat ramai sekali wanita Islam yang terkenal sebagai tokoh ulama sejak dari dahulu lagi. 2 nama yang akan dikemukakan nanti adalah sebaik-baik contohnya. Ibnu Khallikan. Ini kalau Malaysia ni satu juga disebut. Oh, 1. Ya. 1. Ibnu Khallikan di dalam Wafayatul A'yan telah menulis di bawah biografi Fakhrun Nisa, kebanggaan wanita, Syuhdah binti Abi Nasr, yang terkenal dengan julukan Al-Katibah, penulis begini. Beliau merupakan salah seorang ulama. Tulisannya baik sekali. Ramai orang mendengar
menerima hadis daripadanya. Sanadnya tinggi. Perawi-perawi muda dipertemukannya dengan perawi-perawi tua. Beliau seorang yang sangat terkenal. Namanya harum sampai kemana-mana. Syuhdah meninggal dunia pada tahun 574 Hijrah. Teruskan lagi. 2. Di bawah biografi Aisyah binti Ahmad Al-Qurtubiyah, Al-Allamah Al-Maqarri menulis di dalam Nafhut Tib begini. Ya. Kata Ibnu Hibban di dalam Al-Muktabas, tidak ada di zamannya dari kalangan perempuan-perempuan yang merdeka orang yang dapat menandinginya, baik daripada segi ilmu, kefahaman, kesusastraan, syair, kepetahan atau lain-lain. Kepetahan, ya, kepetahan. Kepetahan Nah, itu sebutkan atau dulu. lain-lain. Ya, teruskan. Kepetahan. Tulisannya sangat elok. Beliau telah menulis beberapa buah mushaf. Aisyah telah meninggal dunia pada tahun 400 Hijriah. Ya, Daripada catatan ahli-ahli sejarah itu dapat diketahui betapa wanita Islam telah maju ke hadapan dalam dunia ilmu dan penulisan semenjak zaman dahulu hingga ke hari ini. Dan semua menunjukkan umat Islam tidak terpedaya dengan hadis-hadis palsu yang melarang wanita diajar menulis. Teruskan. 10. Bagaimanapun tidak dapat dinafikan juga bahwa memang ada segelintir umat Islam di sana-sini telah terperangkap dengan hadis-hadis palsu seperti itu. Antara sebabnya ialah adanya penilaian yang salah oleh sesetengah ulama terhadapnya. Akibatnya, kedengaranlah suara-suara sumbang yang cukup mempertahankannya dan muncullah yang coba mempertahankannya dan muncullah lidah-lidah yang menjadi penyambung talian hayatnya. Teruskan. 11. Hadis itu juga telah melarang para lelaki daripada menempatkan wanita di bagian atas rumah. Kononnya, apabila mereka berada di bagian atas rumah akan timbullah bermacam-macam fitnah terhadap lelaki. Semua itu berpunca daripada fahaman salah yang menganggap segala keburukan dan fitnah yang berlaku dalam dunia ini adalah berpunca dari wanita. Teruskan. 12. Hadis yang sama juga menganjurkan para lelaki supaya hanya mengajarkan kepada wanita kemahiran menggunakan alat pemintal benang sahaja. Itu saja seolah-olahnya pekerjaan yang layak dan sesuai dengan wanita. Hadis palsu ini sebenarnya merupakan suatu penghinaan yang amat dahsyat terhadap kaum Hawa atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kenyataan dan sejarah membuktikan bahwa wanita juga boleh berjalan seiring dengan lelaki dalam kebanyakan profesion jika diberikan peluang. Sekejap lah. Ibnu Qayyim, saya nak minta orang lain pula lah. Kita bagi peluang kepada orang lain pula. Supaya Ibnu Qayyim pun tak penat. Siapa pula nak baca sini? Daripada 13. Silakan. Silakan. Daripada nombor 13. Silakan. Mana? Siapa ni? Safruddin, Ustaz. Siapa? Tak dengar? Safruddin. Safruddin Bukhari. Oh, Saifuddin Bukhari. Sarawak kah? Tak dengar. Oh, sekejap. Teruskan. Boleh. Tapi saya tak dengar tadi. 13. 13 ni. Okay. Boleh baca? Nombor 13 Ya, silakan. Okay. Hadis yang sama juga menganjurkan para lelaki supaya mengajar wanita surah An-Nur. Seolah-olahnya wanita sahaja yang lebih memerlukannya. Padahal surah itu juga perlu diajarkan kepada lelaki. Kedua-duanya sama-sama memerlukan kepada surah An-Nur.
kerana ia mengandungi panduan, pedoman dan hukum hakam untuk kedua-dua jenis manusia, lelaki dan wanita. Ya, teruskan. Okay. Kalau ia bercerita tentang hukum jenayah Islam terhadap penzina wanita, ia juga menceritakan hukum yang sama terhadap penzina lelaki. Kalau di dalamnya ada panduan supaya wanita menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, lelaki juga dituntut dengan tuntutan yang sama. Dan begitulah seterusnya. Pendek kata, surah An-Nur itu mengandungi panduan hidup bermasyarakat untuk kedua-dua jantina manusia. Ia sama sekali tidak lebih khusus untuk wanita. Teruskan. Yang ke-14, di zaman moden ini umat Islam baik lelaki maupun wanita bukan sahaja perlu pandai membaca dan menulis, malah mereka juga berkewajipan mempelajari ilmu-ilmu yang berguna untuk kehidupan dunia dan agama mereka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Teruskan. Okey. Bermaksud setiap orang Islam berkewajipan menuntut ilmu, yakni hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman, At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat dan Abu Ya'la di dalam Musnadnya. Kalau lelaki dituntut mempelajari ilmu-ilmu agama, wanita juga dituntut mempelajarinya dari dahulu hingga ke hari ini. Kalau lelaki dikehendaki melengkapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang berguna dalam kehidupannya, wanita juga sama. Tidak ada dalil yang membezakan antara dua jantina itu dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang menganggap wanita sebagai punca kerosakan dan fitnah dalam masyarakat sebenarnya tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu tentang kerosakan dan fitnah yang ditimbulkan oleh golongan lelaki di dunia ini, atau mereka menganggapnya elok dan halal jika dilakukan oleh lelaki tetapi tidak elok dan haram jika dilakukan oleh wanita. Sedangkan Islam tidak pernah membeza-bezakan antara kejahatan yang dilakukan oleh lelaki dan yang dilakukan oleh wanita. Yang ke-15, keperluan hidup hari ini jauh lebih banyak dan lebih luas berbanding zaman dahulu. Pelbagai ilmu telah pun berkembang dengan pesat sekali di seluruh dunia. Orang-orang bukan Islam pula telah maju dengan pantas dalam segala bidang ilmu, tidak terkecuali kalangan wanita mereka. Dalam keadaan ini menjadi kewajipan kepada umat Islam semuanya meningkatkan lagi tahap keilmuan mereka agar dapat berdiri sama tinggi dengan orang-orang bukan Islam, kalau tidak mengatasi mereka pun. Hari ini sebagaimana umat memerlukan kepada muhaddis, mufassir, faqih dan lain-lain pakar dalam bidang agama, tidak kurang juga mereka memerlukan kepada saintis, doktor, jurutera dan lain-lain yang teguh iman dan akidahnya, di samping mahir pula dalam bidang masing-masing. Dengan majunya umat Islam dalam segala bidang ilmu dan teknologi terkini, barulah mereka dapat melepaskan diri daripada cengkaman asing dan barulah mereka dapat menjadi satu umat yang bermaruah dan disegani. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mencapai kemajuan di dunia ialah umat Islam semua sekali, tidak kira lelaki maupun wanita, mestilah mencebur diri dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Habis itu. Habis itu. Jadi setakat itu. Okay. Jadi Alhamdulillah kita telah pun habis bincangkan contoh pertama bagi usul ke-61. Usul ke-61. Jadi kita ada, InsyaAllah saya akan kemukakan lagi dua contoh. Dua contoh. Ini usul 61. Ada dua lagi contoh untuk usul ini. Akan datanglah hari ini, kita nampaknya dah tak sempat dah untuk bincang seterusnya. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini. Cuma seperti biasa ada peluang masa kita untuk bincang-bincang bincang-bincang tentang kedua-dua lah pelajaran yang kita telah pelajari tadi. Yang pertamanya Sahih Bukhari dan yang keduanya 99 usul. Baru sekejap jadi kalau ada apa-apa kemuskilan ataupun cadangan, apa-apa lagi, silakan. Ada apa-apa masalah ke? Silakan. Kita ada masa. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal yang Sahih Bukhari yang pertama tadi. Ya. Mengenai tuntutan ilmu daripada hadis tu. Saya nak tanya pasal macam mana kalau seseorang tu yang menuntut ilmu khusus saja untuk
Allah Akbar. Hmm. Allah. Yang ilmu yang wajib saja. Apa ni? Panggil apa? Allah lupa dah. Sebut. Fardu ain. Ya, fardu ain. Masya Allah. Ya, ya. Yang disebut fardu ain sahaja. Lepas tu dia langsung tak ambil tak ambil tahu pasal yang sunat tu dan tak buat pun yang sunat dengan alasan dia nak qada yang wajib dahulu. Contohnya dia katakanlah dia rasa solat dia tu tak betul selama 2 tahun. Jadi dia rasa dia nak qada, selagi tu dia qada, selagi tu dia tak buat sunnah. Apa perkara sunat. Macam mana tu Maulana? Boleh bagi penjelasan penerangan sikit. Allah nak mengasih. Ya. Jadi masalah ilmu fardu ain itu sebenarnya fardu ain itu pun luas sebenarnya. Fardu ain itu pun luas. Termasuk juga fardu ain ni kalau orang nak berniaga misalnya. Kalau tidak nak berniaga, dia tidak perlu tahu pun tentang apa-apa yang dia akan hadapi itu. Tapi kalau katakanlah dia nak berniaga, dia kena tahu benda ni halal ke haram ke, cara macam ni halal ke haram, dia kena tahu. Itu jadi fardu ain atas dia. Kalau orang yang jadi pemimpin, katakanlah pemimpin politik, dia kena tahu apa tanggungjawab dia. Dan macam mana cara dia nak melaksanakannya. Dia kena tahu, itu wajib. Jadi fardu ain ni berbeza pula. Yang umum dan yang khusus. Yang khusus tu mana-mana orang-orang yang nak terlibat lah, misalnya orang nak kahwin, bila dia berkeluarga, dia kena tahu tanggungjawab dia. Itu fardu ain. Asalnya kalau dia tidak nak kahwin, dia tidak kahwin, dia tak perlu tahu pun. Tanggungjawab terhadap isteri, anak, apa dia tak ada anak semua. Tak perlu tahu pun. Sebanyak mana dia nak kena bagi, tak perlu tahu pun. Tapi bila dia berkeluarga, dia kena tahu. Jadi fardu ain di situ. Jadi fardu ain itu pun sebenarnya luas. Yang dikehendaki di sini yang kita belajar tadi, dia bukan sekadar fardu ain. Macam kita belajar Bukhari apa ni semua ni, ini lebih daripada fardu ain dah. Lebih daripada fardu ain dah. Macam tentang sanad-sanad yang kita duduk bincang tadi, ini hadis maudhu' dengan sebab perawi ini matruk, itu tidak wajib semua orang tahu. Tapi kena ada segolongan orang dalam masyarakat Islam yang tahu benda-benda itu. Kalau tidak, semua berdosa. Itu dikatakan fardu kifayah. Kemudian fardu kifayah itu pula luas pula. Ada berkait dengan ilmu agama, ada pula berkait dengan ilmu-ilmu yang tidak berkait secara langsung dengan agama lah. Misalnya ilmu perubatan. Dia kena tahu benda bahan ini nak guna ni ada masuk bahan haram ke tidak. Dia kena tahu. Kalau tak ada semua tahu, tak ada orang seorang pun tahu. Doktor misalnya tak ada, dosa semua. Sebab apa? Benda tu kita nak kena ni, kena apa? Orang kata kena ni lah, suntik ni. Suntikan, ubat, apa sebagainya. Jadi guna bahan tu bahan macam mana? Dia kena ada orang yang tahu. Tak boleh kalau tak ada orang tahu, oh ini bahan dia guna ni bahan gelatin ni misalnya daripada binatang yang tak sembelih ni misalnya. Tak ada orang tahu. Jadi duk guna begitu. Berdosa semua. Bukan sahaja berkenaan dengan bab agama. Sebab itu kita tengok Nabi Musa pergi tu nak cari Khadir. Cuba kita perhatikan kisah tu. Bukan ilmu fardu ain tu sebenarnya. Nabi Musa dah tahu semua dah hukum tu. Tetapi Allah SWT macam menggerakkan juga Nabi Musa tu supaya pergi. Nak menunjukkan nilai ilmu ni sangat tinggi di sisi Islam. Tak kira dah ilmu apa pun. Walaupun tidak ilmu agama secara khusus. Ilmu agama pun sama. Kalau tak ada seorang pun yang hafal Quran, sehingga kalau orang yang dalam satu qaryah, satu kampung tu, tempat semua orang berkumpul semaya jemaah di situ, tak ada seorang pun yang hafal Quran, tiba-tiba orang salah baca. Sengaja dia salah kan. Tak, tiba-tiba tak ada siapa pun yang tahu. Berdosa semua tu. Jadi maknanya umat Islam ni mesti kena menguasai ilmu yang asas semua kena tahu, yang diperlukannya, dan yang tidak asas pun, yang kita panggil, ulama panggil fardu kifayah.
itu pun mesti kena ada juga. Sama ada yang berkait dengan urusan agama atau tidak agama. Kena tahu. Kalau tidak, semua berdosa. Jadi masalah itu satu masalah nampaknya yang saudara kita Arsyad tanya tadi. Yang keduanya masalah orang semaya tadi. Dia tak mahu sembahyang sunat, dia nak buat sembahyang. Boleh, bagus macam tu. Buatlah. Tapi saya tak berapa jelas tadi daripada soalan dia. Dia sebut macam yang sembahyang yang lepas tu macam dia tak berapa yakin jadi ke tidak begitu. Kalau begitu tak boleh. Kalau dia memang tinggal, memang dia tak buat, itu baru kena qada. Kalau dia telah buat dah, dia berasa saja mungkin tak puas hati lah, berasa mungkin tak sah, tak boleh macam tu. Kita kena serah kepada Allah. Yang kalau kita telah buat, tak perlu qada dah. Qada ni kalau sesuatu sembahyang yang kita tak buat. Kalau kita sudah buat dah, jangan ragu lagi, jangan ada was-was. Mungkin Tuhan tak terima lah. Jangan. Setakat yang kita telah buat tu serah kepada dia. Kalau kita nak baiki yang akan datang. Begitu caranya. Itu tidak ada qada situ. Adakah itu maksudnya? Saya faham gitu. Saya faham gitu. Kalau begitu tak boleh, tak perlu qada. Yang macam tu. Qada ni yang kita tak buat. Jadi begitulah lebih kurangnya jawapan. Betul sebenarnya. Begitu ya. Betul dah maksudnya begitu. Betul dah. Cuma masalahnya dia dengar ceramah daripada ustaz yang mengatakan kena qada tu, jadi dia feedback balik masa zaman dia dulu, dia rasa macam semayang dia tu tak betul. Jadi dia nak ulang balik semayang tu. Tak boleh. Itu tak boleh. Kalau telah buat seadanya, serah kepada Allah. Jadi qada ni kalau dia tak buat. Begitu ya. Okay. Lagi sila. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan kepemimpinan perempuan, Maulana. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian para ulama memahami bahwa ayat itu bersifat umum. Artinya perempuan sama sekali tidak bisa memimpin apapun selama di bawah kepemimpinannya itu ada laki-laki. Yang kedua ada hadis la yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan. Bagaimana pandangan Maulana terkait dengan ayat dan hadis tersebut terkait dengan kepemimpinan perempuan ini? Terima kasih Maulana. Jadi begini, pada pandangan saya lah, berdasarkan pengamatan kita kepada hadis-hadis apa semua, yang dimaksudkan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dalam keluarga, itu maksudnya. Itu dalam konteks kekeluargaan. Kalau perempuan itu dia jadi menteri, dia jadi hakim, dia jadi siapa pun, dalam rumah suami dia ketua. Itu maksudnya. Itu konteksnya. Bukan di semua tempat dan untuk semua orang. Kalau macam tu tidak praktikal pula. Ada perempuan jadi bos, jadi ketua, pejabat dia, di pejabat pertanian misalnya, dan lain-lain lagi lah. Jadi di situ. Jadi di situ bukan suami dia, bukan konteks keluarga. Kalau kata kuat suami dia sekalipun, kena ikut arahan dia di situ. Sebab itu bukan konteks keluarga, itu konteks pekerjaan, profession. Jadi lelaki-lelaki lain pun kena ikut dia lah. Cuma kekurangan itu, kalau lelaki yang jadi ketua pun mungkin ada juga kekurangan itu. Ada orang bawah dia tak puas hati, tak senang hati, atau menganggapnya tak betul. Sebenarnya kalau lelaki jadi ketua pun sama juga. Perempuan pun sama juga. Kalau dia jadi ketua, itu mesti kena taat. Sejauh yang tidak salah lah, kalau tidak salah. Dan memang boleh jadi begitu. Kalau kita tengok hadis di zaman Sayyidina Umar melantik Syifat tadi jadi pegawai. Jadi pegawai dia tu. Macam pegawai perbandaran begitu. Sayyidina Umar lantik Syifat binti Abdullah tadi. Yang Nabi SAW suruh dia ajar kepada isterinya
Jampi, Namilah dan juga menulis. Dia telah ajar menulis. Jadi Syifa tu seorang sahabiah yang sangat hebat. Dia menjadi ketua juga dalam masyarakat. Ini menunjukkan perempuan juga boleh menjadi ketua atau pemimpin. Bukan tak boleh langsung. Ayat itu tak boleh dikaitkan. Sebab ayat itu sebenarnya berkait dengan kekeluargaan. Dalam rumah tangga betul. Sepatutnya kena ada ketua dia. Katakanlah macam tadi, perempuan itu di pejabat dia ketua. Suami dia bekerja di situ juga. Suami dia di bawah dia. Arah-arahan yang berkait dengan pejabat tu suami dia kena ikut. Tetapi di rumah, suami dia jadi. Suami dia ketua. Begitu. Sebab itu dia kena pandai. Perempuan yang jadi ketua jabatan apa-apa, jangan pula dia bawa sampai ke rumah. Sifat ketua dia tu. Itu silap lah. Dia kena bincang dengan baik. Maknanya ketua tu panggil kepala. Kepala ni kena ada satu. Saya setuju sangat dengan seorang pakar itu, psikologi. Dia kata perempuan jangan berasa terhina kerana dia tidak jadi kepala keluarga. Dia kena ingat, memang suami dia tu kepala, tapi dia tu tengkuk. Dia tu leher. Kalau tak ada tengkuk, kepala tak boleh buat apa juga. Begitu kata dia. Saya setuju. Betul itu. Kedudukan itu sangat rapat. Cuma kita kena tahu lah siapa ketuanya. Dalam keluarga memang lelaki. Itu. Kemudian soal dalam pemerintahan apa semua ni pun masih terbuka lagi sebenarnya. Kalau kita tengok Al-Quran, kan, Balqis itu, setelah dia memeluk agama Islam di zaman Nabi Sulaiman dahulu, adakah dia dilucutkan jawatan dia tidak jadi raja lagi selepas itu? Dia terus jadi raja kan? Itu Quran. Jadi yang Quran itu lebih kuat lagi. Adapun hadis itu ada konteksnya yang tertentu. Ia berkenaan dengan la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan itu berkait dengan Raja Farsi, anak dia. Anak dia tu setelah berlaku pergeseran kan, yang si anak bunuh ayah dia tu, nak bunuh ayah dia pula tampal di botol ubat dia tu, ubat kuat, tenaga batin. Jadi anak dia ni memang suka sangat benda macam tu. Jadi bila ayah dia mati, dia pun makan ubat tu lah dengan tujuan nak kuatkan tenaga batin ini, sebab banyak hubungan dengan wanita-wanita. Dia mati terus di situ. Makan ubat tu. Dia ingat ubat kuat tenaga batin, rupanya racun. Ayah dia tahu dah ini anak dia ni jahat. Anak dia ni perosak. Anak dia akan bunuh dia. Memang bunuh. Akhir sekali anak tu pun mati. Jadi yang tinggal perempuan. Perempuan itu saja yang akan jadi pemimpin. Nabi SAW bercakap itu dalam konteks itu. Jangan kita pakai walau amrahum imra'atan itu nakira, maksudnya nakira itu semua perempuan. Jangan kita pakai begitu. Kena tengok asbabul wurud dia. Jadi bila kita tengok asbabul wurud itu khusus kepada negara Farsi pada ketika itu, yang akhirnya dipimpin oleh seorang wanita. Kalau tidak dipimpin oleh seorang wanita pun negara itu akan hancur. Kebetulannya wanita. Jadi Nabi SAW sebut, itu konteksnya. Tak boleh kita kaitkan dengan semua dalam dunia ni. Cuba kita tengok dalam dunia ni, berapa banyak negara kafir sekalipun, pemerintah dia perempuan, itu berjaya, maju. Tidak kata tidak berjaya. Jadi itu kita tengok kenyataan. Nabi SAW tidak akan bercanggah dengan kenyataan. Jadi kenyataannya seperti lelaki, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Begitu. Kalau kita tengok kepada Balqis tadi, itu tidak mansuh. Sampai bila-bila pun boleh saja dijadikan. Cuma mungkinlah kalau bagus juga dalam sebuah negara tu dia tentukan mesti kena lelaki yang paling atas sekali. Sebab itu jawatan yang berat. Misalnya kalau di macam Malaysia ni, agung itu. Yang di Pertuan Agung itu tak boleh. Itu kena lelaki. Yang lain-lain, menteri ke Perdana Menteri, masih boleh lagi sebenarnya dari segi hukum. Walaupun ada perbezaan pendapat ulama, memang kita tidak nafikan. Tetapi yang terbaiknya kena terbuka lah. Kena terbuka. Sebab apa? Berapa banyak kita tengok yang wanita lebih berjaya. Itu kenyataan.
Jika dia mempunyai syarat yang memenuhi syarat lah. Itulah bagi saya begitu. Dan yang berlaku dalam dunia sekarang ni pun yang diterima umum oleh ulama Islam begitu nampaknya. Jadi setakat itulah. Wallahu a'lam. Ya, silakan, ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang tuntutan mencari ilmu ni Maulana. Ya, ya, Adakah ya. tuntutan mencari ilmu ni hanya kita perlu berguru? Dan adakah orang macam kami ni yang menuntut dengan Maulana ni, bolehkah kami membaca kitab-kitab terjemahan? Contoh, kitab yang diterjemah dalam bahasa Melayu sekarang ni keluaran Indonesia, macam contoh kitab fiqh macam Fiqh Islam wa Adillatu karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Adakah orang macam kami ni boleh baca lah? Ada setengah ustaz kata tak boleh baca, kita kena bertalaki baru boleh baca. Itu soalan yang pertama. Ya, ya. Soalan yang kedua mengenai hadis. Bagaimana kita nak memilih sesuatu hadis yang dinilai oleh ulama? Contoh, baru-baru ni, baru dah lama lah Maulana, bacaan Fatihah di dalam zikir. Ada ilmuwan Malaysia mengatakan hadis ini dia boleh gunalah dalam bacaan selepas solat ni lah. Tapi dinilai situ oleh Ibnu Jauzi ada maudhu' dan dinilai oleh Ibnu Hajar mengatakan hadis ringan. Macam mana kita nak buat pemilihan sesuatu hadis tu, tuan? Itu soalan saya. Ya, ya. Oh, jadi soalan yang pertama tadi berkenaan dengan belajar ni mesti talaqi ke tidak? Ya, ya. Setengah-setengah orang tu kata kalau tidak berguru bahaya, syaitan jadi guru apa semua kan. Itu tidak benar, tak benar. Dia sebenarnya kalau berguru, kalau guru tu tidak mahir, kalau guru tu fahaman salah, kalau guru tu tak tahu hadis maudhu' ke apa, masalah juga. Jadi yang sebenarnya kita berpandukan orang yang betul-betul mahir. Kalau berguru dengan orang yang mahir, tidak berhadapan macam kita belajar sekarang ni misalnya, boleh saja. Apa bezanya belajar dia berhadapan dengan bersemuka? Tak ada beza. Sekarang ni sebagaimana saya yakin, saya nampak saudara kita Ruslan ada di hadapan saya. Memang dia. Walaupun saya tak pernah pergi ke rumah dia lagi, dia tak pernah mari ke rumah saya lagi, tapi saya yakin dia tu. Adakah saya nak tanya saudara Ruslan ni tidak yakin saya yang mengajar ni? Macam mana saudara Ruslan? Tak yakin? Ya, saya yakin. Yakin. Ini bukan hantu ke, bukan dua serupa, bukan. Orang yang dikenali sebagai Maulana Azri itu saya lah. Betul lah. Tak yakin? Saya rasa semua yang hadir ni semua yakin. Jadi keyakinan itu yang pentingnya. Lepas tu orang yang mengajar tu kalau dia berdepan, kita duduk bawah dagu dia, kalau dia mengajar salah, berapa banyak sekarang ni ustaz-ustaz yang mengajar salah sebenarnya. Tak betul. Jadi tak ada makna juga berguru, bertalaki begitu. Dan buku ni dia ada dua macam. Kalau buku tu buku yang mudah, yang ringan, untuk umum memang boleh baca. Sebab bahasa kita. Apa masalahnya? Kalau kita berhadapan pun begitu juga kita faham. Kecuali kalau mungkin adalah tempat-tempat yang kita salah faham. Kalau pengarang dia tu ada lagi, kita tanyalah. Apa maksud dia? Sekarang ni mudah nak berhubung, nak kontak apa semua. Kalau tak ada dia, kita boleh tanya orang lain, ramai lagi orang yang pandai. Tapi biasanya saya rasa macam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu tu buku yang mudah tu. Sesuai untuk zaman sekarang ni. Orang sekarang ni pun boleh baca terjemahan dia. Cumanya masalah terjemahan ni satu lagi. Tepat ke tidak terjemahan tu? Itu satu masalah yang lain. Kepada orang yang boleh membaca kitab asal, dia boleh tahu. Dia boleh tahu salah ke tidak, tepat ke tidak tu. Kepada orang yang tak tahu menilai, di situ mungkin. Kalau penterjemah tu orang yang tidak kemas betul-betul, dia boleh jadi tersalah, ya situlah kalau nak tersalah pun. Itulah sebab dikatakan perlu berguru tu, takut-takut ada yang salah begitu. Ataupun kalau kita baca mungkin kita salah faham, kita tak begitu yakin. Itu perlu berguru tu kalau orang macam tu. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni kita faham, kita boleh rujuk, boleh tanya, boleh saja pakai. Buku tu pun guru dah tu.
Buku tu guru dah tu. Kalau tidak, macam mana kita nak pakai buku-buku atau kitab-kitab yang 1000 tahun dahulu? Pengarang dia tu entah ke mana, mati lama dah. Tak mungkin dah kita nak hubungi dia. Tapi kita kan masih lagi boleh belajar. Tapi ya betul lah, kalau macam kitab-kitab yang payah tu, kena belajar. Sebab takut jadi ada salah faham sana sini. Kena belajar tu yang pentingnya dengan orang yang betul-betul pandai. Sebab kalau belajar pun orang tak pandai, dia bawa ke lain juga. Pengarang asal tu maksudnya lagu lain, macam lain, dia faham macam lain. Itu masalah. Itu masalah. Jadi yang penting sekali sekarang ni, kita cari guru yang betul-betul mahir, pandai. Buku pun buku-bukunya ringan, sesuai dengan kita, dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab, orang tu mahir, dia boleh baca kitab yang asal. Oh, itu lagi bagus. Sebenarnya belajar tu. Saya sendiri yang boleh baca kitab. Saya baca lagi kitab itu, kitab. Sebenarnya saya belajar. Saya menambah ilmu. Tak berhenti. Itu pun tak ada kurang daripada talaki juga. Sebab apa? Sebab orang yang boleh baca kitab-kitab macam dia sebenarnya mahir. Hampir-hampir jarang berlaku kalau berlaku silap pun. Kalau orang macam tu, tak ada jadi masalah. Boleh baca. Itu jawapan kepada yang pertama, ya. Yang kedua tadi apa dah tadi? Yang kedua hadis tu kalau ada silap ulama, ya, tentang sesuatu penilaian itu. Itu terpulang kepada kita. Kita rasa lebih suka nak pilih yang mana. Kalau macam itulah keadaannya. Kita boleh pilih. Kalau kita nak pilih pendapat ini, pilih. Tak mahu pilih, tak apa. Pilih yang ni. Gitu. Kalau sekadar benda khilaf macam itulah, tak perlulah kita menyalahkan orang tu, orang ni, tak perlu. Kalau selagi boleh dipakai, ada alasannya dan diterima mengikut kaedah ulama, boleh pakai. Begitu. Kecuali kalau yang salah betul, yang salah tak ada khilaf, itu lain lah. Kalau masih khilaf lagi, terpulang kepada kita nak pilih yang mana. Bagi saya nampak begitulah. Wallahualam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Tapi saya rasa cukuplah dulu hari ni, ya. Setakat tu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi besok, ya. Dengan Sahih Bukhari jilid yang kedua dan Tirmizi, insyaAllah. Jadi untuk hari ni setakat itulah dulu kita. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.